Okey, so tadi kita dah belajar macam mana kita nak dapatkan formula untuk daya graviti. Okey, so sekarang kita nak tengok pula macam mana hubungan antara hukum Newton kedua yang mana kamu dah belajar waktu bab 2 hari tu dengan hukum ataupun dengan daya graviti. Okey, hubungan antara hukum Newton kedua dengan daya graviti. Okey. So kalau kita ulang kaji balik, hukum Newton kedua adalah F sama dengan ma. Okey, jadi iaitu daya adalah hasil darab jisim dengan pecutan objek. Okey. So sekarang ni untuk F sama dengan ma, so kita tukar kepada F sama dengan mg. Maksudnya objek itu bergerak pada pecutan graviti lah. Okey, contohnya objek jatuh daripada atas, kita lepaskan suatu objek, lepas objek tu jatuh ke bawah, jadi objek tu jatuh dengan pecutan graviti. Sebab tu formula daripada F sama dengan ma jadi F sama dengan mg. So dia bukanlah benda yang asing sangat. Okey, sebenarnya A tu pecutan, G tu pecutan graviti. So beza dia huruf A bertukar jadi G sahaja. Okey, jadi F sama dengan mg dengan yang kita baru belajar tadi iaitu hukum kegravitian semesta Newton iaitu F sama dengan G M1 darab M2 bahagi R kuasa 2. Okey, sekarang disebabkan F ni, F daripada mg dengan F daripada hukum semesta Newton tadi adalah benda yang sama. Jadi kita boleh ambil mg dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Okey, disebabkan F ni dengan F ni adalah sama. Jadi kita boleh samakan persamaan tu. mg sama dengan G M2 bahagi R kuasa 2. Okey. Kalau kamu perasan dekat sini, okey, kita belajar tadi formula dia F sama dengan G M1 darab M2 bahagi R kuasa 2. So sekarang cikgu tulis G M besar darab M2 bahagi R besar kuasa 2. Okey. Kenapa daripada M1 jadi capital M? Okey, reason dia sebab hubungan ni kita nak cuba buat untuk keadaan objek yang berada dekat, maksudnya kita bandingkan objek tu yang berada dekat bumi. Okey, jadi sepatutnya M besar ni adalah jisim bumi. Okey, kamu boleh rujuk dekat buku teks muka surat 83 kamu boleh, kalau rasa macam tak pasti, boleh semak dekat muka surat 83. Sebab cikgu ambil nota semua ni pun daripada buku teks juga. Okey. Jadi sebab itulah F G M1 M2 bagi R kuasa 2 dah bertukar menjadi G M besar darab M2 bagi R besar kuasa 2. Okey, jadi formula dia tak berubah, cuma berubah dari segi huruf dia. Asalnya M1 darab M2. So sekarang dah bertukar jadi capital M. Capital M tu merujuk kepada jisim bumi. Okey, mass of Earth. Okey, mass of Earth. Okey, jadi maksudnya M besar ni adalah jisim bumi. M2 ni adalah objek yang kita cuba nak bandingkan ataupun objek yang kita nak kira dah dari graviti. Contohnya bumi dengan bulan ke, okey, bumi dengan satelit ke. Okey, jadi M besar tu adalah jisim bumi. Okey. Sama juga dengan R. Okey, R besar ni adalah radius bumi. Okey, R besar ni adalah radius bumi ataupun jejari bumi. Maksudnya daripada pusat bumi sampailah permukaan bumi adalah radius. Okey, walaupun kita dah tahu bahawa bumi kita ni adalah bukannya sfera yang sempurna, tapi dalam pengiraan ni kita anggap bumi kita sfera lah. Okey, bumi kita sfera walaupun hakikatnya bumi kita bukanlah sfera yang sempurna. Okey, dia ada sedikit lonjong sikit. Okey. Jadi sebab itulah R kuasa 2 bertukar jadi R besar kuasa 2. R besar tu maksudnya adalah pusat bumi, jejari bumi daripada pusat sampai permukaan. Okey, dapat So jangan terlalu okey, cikgu faham kadang-kadang student ni bila ada perubahan sikit dia jadi cepat keliru. Tapi untuk tajuk ni cikgu tahu awal, formula dia tetap sama. Yang berubah dia adalah kita jadikan M besar tu merujuk kepada jisim bumi. R besar ni adalah jejari bumi. Sebab kita nak bandingkan hukum Newton kedua dengan kegravitian semesta Newton ni untuk objek yang berada dekat bumi. Kita bandingkan dia untuk bumi lah. Okay? Kalau kita bandingkan bulan, M besar ni jadilah jisim bulan. Okay? Kalau kita nak bandingkan dari graviti pada matahari, M besar tu jadilah jisim matahari. Okay? So jangan rasa ni lah takut sangat. Okay. So, jadi bila kita bandingkan antara dua formula tu, hukum Newton kedua dengan hukum kegravitian semesta Newton, kita dapat cancelkan ataupun kita dapat hapuskan M. Okay? Sebab M kat sini merujuk kepada jisim objek, M2 dekat sini adalah jisim objek juga. Okay? Jadi kita matikan M
dengan M2. Okey, kita boleh matikan M besar ni sebab M besar ni adalah jisim bumi, sebab kita nak buat perbandingan daya graviti bumi dengan objek yang lain. Okey, jadi sebab tu tak boleh matikan M besar. Kita matikan M dengan M2. Okey, sebab kiri kanan dia sama kan. So bila kita matikan M dengan M2, tinggallah formula G sama dengan G besar darab M besar bahagi R besar kuasa 2. Okey. So G dekat sini adalah pecutan graviti. G besar dekat sini yang tadilah pemalar kegravitian. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, ini G besar. So M besar adalah jisim bumi, R kuasa 2 ni adalah jejari bumi. Okey, dapat So kamu boleh rujuk dekat muka surat 83. Cuma dekat buku teks muka surat 83 tu dia bagi kotak kosong lah. Jadi kamu boleh cuba kira lah, gantikan dengan nilai yang ada dekat whiteboard ni. Okey, boleh. Okey, sekarang kita ambil contoh macam ni lah. Okey, sebab kita dah tukarkan M besar tadi adalah jisim bumi. So yang ni adalah bumi. Okey, so ini adalah manusia yang berada dekat permukaan bumi dan suatu lagi satelit yang berada jauh daripada permukaan bumi. Okey, maksudnya satelit ini berada pada suatu jarak daripada permukaan bumi. Okey, sekarang kita nak keluarkan formula macam mana nak kira pecutan graviti untuk manusia yang berada dekat bumi dengan pecutan graviti dengan satelit yang berada suatu jarak daripada permukaan bumi. Okey, sekarang kita buat yang manusia dululah. Okey, kita ambil ni nombor 1 lah. Okey, jadi untuk manusia, okey, kita gantikan sajalah. Okey, G sama dengan, kita ambil yang ni, GM bahagi R kuasa 2. Okey, kenapa formula dia untuk objek ataupun untuk manusia yang berada dekat permukaan bumi, kenapa formula dia sama dengan formula yang kita dah terbitkan tadi? Okey, reason dia sebab, okey, kita tahu R kuasa 2 ni, okey, R kuasa 2 ni adalah pusat bumi. Jadi maksudnya dari, R kuasa 2 ni adalah jejari bumi. Okey, R kuasa 2 ni adalah jejari bumi. R ni maksudnya radius lah. Okey, jadi pengukuran jejari bumi adalah daripada pusat bumi sampailah permukaan bumi. Okey, pengukuran jejari bumi adalah daripada pusat bumi, okey, center of Earth sampailah surface of Earth. Jadi maksudnya daripada pusat sampai permukaan bumi itu adalah radius bumi. Okey, jadi disebabkan objek ni, manusia ni berada dekat permukaan bumi, jadi maksudnya R ni adalah samalah, maksudnya kedudukan orang ataupun objek sampai ke pusat bumi sama dengan jejari bumi. Okey, faham tak? Okey, jadi kita balik semula pada formula asal. Jadi kita tahu R kuasa 2 tadi adalah apa? Jarak daripada pusat objek kepada pusat objek lagi satu kan? Okey, disebabkan manusia ni berada dekat permukaan bumi, jadi pusat manusia ni, okey, ataupun jarak manusia berdiri sampailah ke permukaan, jarak manusia berdiri sampailah ke pusat bumi sama dengan jejari bumi. Okey, faham tak? Okey, sebab objek ni berada dekat permukaan bumi. Okey, jadi jarak daripada manusia ni, objek ni sampailah ke pusat bumi sama dengan jejari bumi. Okey, sebab itulah formula dia tak berubah lah. Okey, boleh Jadi untuk yang ni kita dapat G sama dengan GM bahagi R kuasa 2. Kita ganti je lah. Okey, pemalar kegravitian darab dengan jisim bumi bahagi jejari bumi kuasa 2. Dapatlah pecutan graviti untuk orang ni. Okey, untuk yang kedua ni pula, okey, untuk satelit ni, okey, kita ganti je. G sama dengan GM bahagi R kuasa 2. Okey, kita buat sama dulu dengan yang kita terbitkan tadi. Okey, sekarang kita lihat satelit ni tidak berada dekat permukaan bumi. Okey, kalau kamu nampak ni, satelit ni berada jauh daripada permukaan bumi. So, kat sini cikgu tulis H. H ni maksudnya jarak daripada permukaan bumi sampailah ke pusat satelit tu. Okey, H ni adalah daripada jarak daripada pusat jarak daripada permukaan. Okey, H ni adalah jarak daripada permukaan bumi sampailah ke pusat satelit H. Okey.
Jadi untuk mengira jarak daripada pusat bumi sampailah pusat satelit akan kita dapat apa? R tambah H. Okey, jadi maksudnya daripada pusat bumi, daripada pusat bumi sampailah ke pusat satelit tu, jarak dia adalah R besar tambah H, iaitu jejari bumi tambah jarak bumi sampai satelit. Okey, so jadi daripada formula ni kita akan dapat G sama dengan G besar darab dengan M bahagi R tambah H kuasa 2. Okey, R tambah H kuasa 2. Okey, jadi kena ingat sebab kuasa 2 tu adalah keseluruhan R. Okey, jadi sebab itulah R tambah H keseluruhannya kuasa 2. Okey, bukannya R kuasa 2 saja, tapi R tambah H hasil tambah R dengan H tu kena kuasa 2. Okey, jadi dapat beza formula yang ni dengan formula yang ni. Okey, cikgu ulang sekali, formula yang pertama ni adalah untuk objek yang berada betul-betul dekat permukaan bumi. Jadi kamu kena pegang asas yang ni. Kita faham tadi apa? R tu, R kecil ni adalah maksudnya jarak daripada pusat bumi sampailah pusat objek tu yang kita nak banding tu. Jadi pusat bumi sampailah kedudukan manusia ni, sebab manusia duduk kat permukaan bumi. Jadi sebab itulah jarak daripada pusat bumi sampai manusia tu sama dengan jejari bumi. Sebab itulah formula jadi macam ni je, GM bahagi R kuasa 2. Okey, so sekarang daripada dua contoh ni tadi, cikgu ulang lagi sekali lah. Okey, untuk yang pertama ni, formula dia adalah G sama dengan GM bahagi R kuasa 2. Okey, formula dia jadi macam ni sebab manusia ni ataupun objek ni berada dekat permukaan bumi. Okey, jadi jarak daripada pusat bumi sampai ke objek tu sama dengan jejari bumi, radius bumi. Sebab kamu kena faham betul-betul R kuasa 2 ni maksudnya apa. Kalau kamu tengok daripada awal tadi, yang cikgu terangkan yang awal, R kuasa 2 ni maksudnya adalah jarak daripada pusat bumi sampailah pusat objek lagi satu. Jarak daripada pusat suatu objek sampai pusat suatu objek. Dalam kes ni, kita rujuk kepada bumi lah. Disebabkan orang ni berada dekat permukaan bumi, so jadi jarak R kuasa 2 ni sama dengan jejari bumi, radius bumi. Sebab tu formula dia jadi R besar kuasa 2. R besar ni merujuk kepada jejari bumi ataupun radius bumi. Tapi untuk satelit, satelit ni formula dia tak sama dengan ni. Tak sama sebab satelit ni berada jauh daripada permukaan bumi. Jadi kalau kita gunakan konsep R kuasa 2 ni, iaitu R kuasa 2 apa? Jarak daripada pusat bumi sampailah ke pusat satelit. Sekarang satelit ni bukan berada kat permukaan bumi. Satelit ni berada jauh daripada permukaan bumi. So kat sini dia bagi simbol dia adalah H. H tu diukur daripada permukaan bumi sampailah ke pusat satelit. Jadi G untuk pecutan graviti satelit ni, G kat sini adalah GM bahagi R tambah H kuasa 2. So kat sini kenapa R tambah H kuasa 2? Sebab jarak daripada pusat bumi sampailah kepada pusat satelit tu adalah jejari bumi tambah tinggi satelit tu daripada bumi. Sebab tu formula dia jadi macam ni. Boleh. So dua formula ni kena bezakan lah. Yang ni untuk objek dekat permukaan bumi, formula ni untuk objek yang berada jauh daripada permukaan bumi. Dapat So G dekat sini adalah pecutan graviti. Dapat untuk setakat ni. Boleh